Hai dan salam sejahtera murid-murid. Untuk minggu ini, cikgu akan masuk ke bab 4, iaitu teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okey, ini adalah bab baru. Okey. Sebelum itu, cikgu nak tanya, pernahkah anda melihat bangunan ini? Pernahkah anda melihat bangunan Sarawak Energy? Ini adalah bangunan Ibu Pejabat Sarawak Energy yang terletak di Kuching. Apakah keistimewaan bangunan ini? Lihat atasnya ada panel solar. Okay, solar panel. Dan bukan itu saja. Bangunan ini ada sistem penyejukan bangunan yang mesra alam. Ini pula adalah sektor pertanian. Dan lihat gambar yang ketiga ini. Kereta itu dicas menggunakan elektrik. Jadi mengapakah wujudnya bangunan seperti ini, pertanian seperti ini dan juga kereta seperti ini? Ini adalah disebabkan oleh apa? Teknologi yang mesra alam. Apakah nama teknologi tersebut? Inilah yang kita akan lihat dalam bab 4 ini. Jadi di akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat mendefinisikan dan mewajarkan teknologi hijau dalam kehidupan. Yang kedua, menghubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Apakah itu kecekapan tenaga? Kita akan lihat sebentar nanti. Nombor 3, mengenal pasti sektor dalam teknologi hijau. Apakah sektor-sektor yang ada dalam teknologi hijau? Jadi, gambar-gambar yang tadi itu ada berkait rapat dengan teknologi hijau dan juga kelestarian alam sekitar. Okey, bab 4, teknologi hijau dan dalam melestarikan alam. Jadi, dalam bab ini kamu akan lihat apakah itu kelestarian alam sekitar, apakah sektor-sektor di dalam teknologi hijau, sektor tenaga, sektor pengurusan sisa dan air sisa, sektor pertanian dan perhutanan, sektor pengangkutan dan ada 3 lagi sektor. Lepas itu kamu akan lihat teknologi hijau dalam kehidupan. Okey, kita mulakan dengan kelestarian alam sekitar, iaitu sub-chapter untuk bab ini. Pendek saja video ini, kita lihat. Kelestarian alam sekitar. Okey, kita semua tahu bahawa kemajuan teknologi membawa kesan yang buruk kepada alam sekitar. Tidak semua, tetapi kita tahu yang ada kemajuan teknologi yang membawa kesan buruk terhadap alam sekitar. Contohnya peningkatan pencemaran alam sekitar dan pengurangan sumber alam sekitar. Disebabkan oleh permintaan yang tinggi, jadi ada pengurangan sumber alam sekitar dan sekiranya teknologi itu tidak digunakan, dia akan dibuang dan menyebabkan pencemaran alam sekitar. Pelbagai inisiatif telah diperkenalkan bagi mengembalikan semula kesedaran manusia terhadap kelestarian alam sekitar. Sebab itu, manusia sekarang, kita semua perlu peka, perlu tahu bahawa masalah-masalah ini wujud disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kita perlu ubah teknologi tersebut supaya ia mesra alam. Segala usaha dan inisiatif yang dijalankan ini dikenali sebagai teknologi hijau. Okey, mari kita lihat apakah itu teknologi hijau. Kita selalu dengar teknologi hijau, teknologi yang mesra alam. Tapi apakah maksud teknologi hijau? Adakah teknologi itu berwarna hijau? Okey, teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem. Okey, produk, peralatan serta sistem. Dia bukan saja satu peralatan tapi juga sistem. Produk, peralatan dan sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan
atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Jadi memang kita memang akan ada produk, akan ada peralatan, akan ada sistem. Teknologi ini adalah satu produk, peralatan dan juga sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi, sambil itu meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Okey, apakah kepentingan pengamalan teknologi hijau ini? Pertama sekali, mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar, mengurangkan pengeluaran karbon, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia, menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu, renewable energy. Okey. Kenapa perlu pengurangan pengeluaran karbon? Kamu fikirkanlah, kenapa perlu kurangkan pengeluaran karbon? Okey, apakah contoh-contoh teknologi hijau dalam kehidupan? Kita lihat kereta tenaga solar. Kenderaan tenaga solar digunakan bagi mengurangkan penggunaan bahan api fosil, dan juga sumber tenaga baharu digunakan bagi menjana tenaga. Contohnya tenaga solar, tenaga angin, biogesim. Okay, itulah contoh-contoh teknologi hijau dalam kehidupan. Okey, mari kita menghubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Terdapat 4 tonggak utama yang menguatkan dasar teknologi hijau kebangsaan. 4 pillars. Okey, 4 tonggak utama yang menguatkan dasar teknologi hijau kebangsaan. Yang pertama adalah tenaga. Tenaga adalah salah satu 4 tonggak utama. Tenaga mempromosikan kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Okey, apakah maksud mempromosikan kecekapan tenaga? Kita lihat nanti. Dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Nombor 2, alam sekitar. Meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Yang ketiga, ekonomi. Menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Keempat, sosial. Meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Okay, sekiranya tak ada pencemaran, sekiranya tak ada kalau ada pencemaran, semestinya ada penyakit dan juga yang lain-lain. Sekiranya ada semua benda itu, kita akan dapat meningkatkan kualiti hidup untuk kualiti hidup manusia. Okey, tadi kita lihatkan kecekapan tenaga. Baiklah, apakah maksud kecekapan tenaga? Kecekapan tenaga ialah penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Contohnya, kita melihat lampu ini. Lampu ini menggunakan digunakan untuk menerangkan sesuatu tempat. Kita lihat lampu yang pertama ini. Lampu yang pertama ini lampu yang menggunakan tungsten, yang menggunakan elektrik yang sangat banyak, tenaga elektrik yang banyak, tetapi tidak mesra alam. Okey, menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Tidak seperti lampu fluorescent, lampu Kalimantan ataupun lampu LED. Okey. Jadi ketiga-tiga lampu ini, tugas mereka, fungsi mereka adalah untuk menerangkan tempat yang gelap. Tetapi manakah menggunakan tenaga yang kurang? Lampu LED. Okey, lepas itu kalau tak ada LED, lampu yang menggunakan gas. Contohnya macam lampu fluorescent. Okey, lampu tungsten menggunakan banyak tenaga. Jadi kecekapan tenaga adalah penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Okey, so kamu tak perlulah bayar sesuatu benda itu dengan harga yang tinggi, tetapi kamu boleh mencari benda yang sama fungsinya dengan kadar yang rendah. Kecekapan tenaga, begitulah analoginya. Apabila kecekapan tenaga diutamakan di dalam sesebuah negara melalui pengamalan teknologi hijau,
Maka, penjimatan sumber tenaga dapat dipertingkatkan, ekonomi negara juga akan semakin kukuh dan kita dapat mengurangkan pembaziran. Sisa-sisa buangan dapat ditukarkan kepada suatu bentuk tenaga boleh baharu yang lebih bersih dan selamat. Okey, antara inisiatif dan usaha yang dijalankan ke arah pelaksanaan kecekapan tenaga adalah label kecekapan tenaga bagi kelengkapan elektrik. Contohnya kamu boleh lihat di aircon, di penghawa dingin, di peti ais ada label kecekapan tenaga 5 bintang atau 4 bintang yang diletakkan di sana. Indeks bangunan hijau, Green Building Index, kempen teknologi cekap tenaga, kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar, dan kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. Dan juga ada yang lain-lain. Okay? Ini adalah antara inisiatif dan usaha yang dijalankan. Okey, mari kita lihat apakah sektor dalam teknologi hijau. Teknologi hijau dibahagikan kepada beberapa sektor supaya pelaksanaannya lebih berfokus. Sektor tenaga, sektor pertanian dan perhutanan, sektor pengangkutan, sektor pengurusan sisa dan air sisa, sektor bangunan, sektor perindustrian dan pembuatan dan juga sektor teknologi maklumat dan komunikasi. Okay, baiklah, mari kita lihat dengan lebih mendalam sektor-sektor dalam teknologi hijau. Okey, pertama, sektor tenaga. Sektor tenaga memfokuskan penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih, bebas karbon serta dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. Okey, contohnya penggunaan tenaga air, hydroelectric. Sini ada tenaga solar, tenaga angin. Okey, ini tidak membebaskan karbon dan ini merupakan tenaga alternatif yang ada dan digunakan. Yang kedua, sektor pertanian dan perhutanan. Sektor pertanian dan perhutanan memfokus kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara melalui pertanian dan perhutanan. Dan sektor ini juga menekankan penjagaan nutrien tanah serta menambah baikkan pengamalan penanaman. Jadi ia mengawal kadar karbon dioksida dan dia menjaga nutrien tanah. Sektor pengangkutan memfokuskan kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih, bahan bakar kenderaan dan pengangkutan awam. Contohnya bas ini adalah di Kuching. Okey, bas ini adalah bas hidrogen. Ia ada zero carbon emission. Jadi ini adalah satu projek di bawah Kementerian Negeri Sarawak. Jadi ia adalah mesra alam yang menggunakan teknologi hijau, ia adalah lebih bersih, tidak membebaskan gas karbon dioksida. Yang keempat, sektor pengurusan sisa dan air sisa. Ia memfokuskan usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa atau air sisa menjadi sesuatu yang baru seperti baja kompos. Jadi ia meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa kerana sisa atau air sisa ini boleh digunakan cuma boleh dipakai sebagai kompos, sebagai baja. Itulah yang dimaksudkan oleh sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, yang kelima, sektor bangunan. Berfokus kepada pembinaan bangunan hijau seperti bangunan Berlian iaitu Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga yang menekankan aspek-aspek seperti penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar dan bangunan, penggunaan bahan binaan hijau, penggunaan tenaga dan air yang cekap serta pengurusan sisa pekerjaan yang baik. Okey, untuk ini cikgu letak gambar bangunan Ibu Pejabat Sarawak Energy kerana ia menggunakan pengamalan teknologi hijau, yang menggunakan tenaga solar, yang menggunakan sistem penyejukan bangunan yang mesra alam. Kamu boleh mencari bangunan Ibu Pejabat Sarawak Energy dengan lebih lanjut di Google.
Yang keenam, sektor perindustrian dan pembuatan yang memfokuskan kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi mengurangkan kesan-kesan negatif seperti kesan rumah hijau, jerebu dan hujan asid. Okey, sektor teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) memfokuskan pengamalan TMK hijau dalam pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Okey, bukan itu saja, pengamalan TMK hijau bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi serta menjimatkan tenaga. Contohnya, handphone kamu menggunakan tenaga yang sikit, okey, tak perlulah kamu cas dengan kerap kali. Okey, bateri yang tidak berbahaya bahannya. Okay, pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer yang efisien. Jadi itulah pengenalan tentang teknologi hijau dan juga kelestarian alam. Jadi anda semestinya telah dapat mendefinisikan dan mewajarkan teknologi hijau dalam kehidupan, serta menghubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau dan mengenal pasti sektor dalam teknologi hijau, ketujuh-tujuh sektor tersebut. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih murid-murid, pastikan anda menjawab soalan.